Kalau ada satu pemain di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini yang betul-betul menarik perhatian aku dari sudut pandangan aksinya di atas padang dan juga rekodnya dari bentuk statistik dan juga data, ia adalah bintang Crystal Palace, Conor Gallagher. And sampai sekarang aku tak tahu macam mana nak describe Conor Gallagher. Dia ni pemain nombor 10 atau nombor 8 atau nombor 6, aku kurang pasti. Tetapi apa yang aku pasti, statistiknya cukup luar biasa, prestasinya cukup luar biasa dan skuad Patrick Vieira yang sedang nampak kian cukup bagus di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini banyak mengharapkan aksi bertenaga Conor Gallagher untuk membantu style permainan yang dikehendaki oleh Patrick Vieira. Kita akan explore benda itu dalam episod Match Stats kali ini. Cara pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silamnya telah pun dibubar. Kalau korang ingat, sekitar bulan September lepas apabila Crystal Palace turun menentang pasukan Brentford, dalam perlawanan tersebut, aksi Conor Gallagher pada 45 minit pertama cukup luar biasa sehingga memaksa Thomas Frank untuk melakukan pertukaran berskala besar di peringkat halftime. In fact, lepas game, Thomas Frank, jurulatih Brentford, dalam post-match press conference ada menekankan bahawa aksi Conor Gallagher saja terus mengucak-kacirkan rancangan ataupun pelan taktikalnya untuk berdepan dengan Crystal Palace. Seorang pemain saja mampu mengucak-kacirkan identiti sebuah pasukan lawan. Dan itu adalah kemampuan yang tidak boleh kita tolak tepi. Itu adalah kualiti yang seharusnya kita terima dan seharusnya kita perhatikan dengan lebih rapat kerana musim ini Crystal Palace sedang beraksi dengan cukup baik. Biarpun berada di bawah satu jurulatih yang baru, biarpun berada dalam situasi di mana identiti taktikal baru sedang diterapkan, tetapi mereka nampak cukup selesa dan Conor Gallagher muncul antara tunjang dalam sistem tersebut. Yang kita tahu, Conor Gallagher musim lepas ada di pentas Premier League bersama West Brom. Cuma biarpun dia menonjol, bukan kita nak kata dia tidak menonjol, ada menunjukkan kualitinya, tetapi musim ini peranan Conor Gallagher di Crystal Palace berbeza dengan peranan yang diberikannya oleh Sam Allardyce musim lepas, dan yang lebih penting, dia sedang diberikan satu kebebasan yang tidak pernah dia dapat ataupun mana-mana pemain dapat dalam sistem Sam Allardyce sebelum ini. Sebelum kita explore statistik dan juga data Conor Gallagher, aku nak sentuh satu benda penting. Kalau minggu lepas korang nampak aksi di antara Man City dan juga Crystal Palace, dalam game tersebut prestasi Conor Gallagher sekali lagi cukup luar biasa dan menjadi antara pemain paling penting dalam memastikan Crystal Palace bukan sahaja mendapatkan kemenangan tetapi mencatat clean sheet dan mematahkan segala serangan yang cuba dilancarkan oleh Manchester City. Mengikut data company yang bernama Smarter Scout di Eropah, ia akan memberikan rating dari 0 ke 99 untuk setiap pemain dalam beberapa kriteria yang berbeza. Kriteria paling luar biasa tentang Conor Gallagher adalah kebolehannya untuk melakukan rembatan. In fact, rating yang diberikan oleh Smarter Scout adalah 98. Dan perkara ini sangat luar biasa kerana kita perlu mengambil kira hakikat dan realiti bahawa musim lepas Conor Gallagher tidak pun digunakan dalam situasi yang begitu menyerang. Dia lebih kerap digunakan dalam posisi yang lebih tengah dan diberikan tugas yang lebih bercorak defensif. And Gallagher memang boleh melakukan tugas defensif. In fact, selain shooting dan receiving in box, antara rating tertinggi yang diberikan oleh Smarter Scout kepada Conor Gallagher adalah dalam kriteria disruption dan juga ball recovery. Untuk disruption, rating yang diberikan adalah 85, manakala recovery pula rating yang diberikan adalah 63. Dia adalah seorang pemain yang cukup penting ataupun berkebolehan tinggi dalam melakukan disruption, dalam mematahkan serangan-serangan dan pergerakan pasukan lawan, dan pada masa yang sama dia juga boleh melakukan ball recovery dengan cukup baik untuk pasukannya. Mungkin kualiti yang paling minimal yang dimiliki oleh Conor Gallagher adalah ball retention. Rating yang diberikan adalah 9. Kerana Conor Gallagher dua perkara. Bukanlah seorang pemain yang suka melakukan hantaran yang terlalu kemas. Kadang-kadang dia akan melakukan hantaran yang cukup berisiko tinggi. Dan selalunya apabila melakukan hantaran berisiko tinggi, possibility untuk hantaran tersebut dipatahkan oleh pasukan lawan amat tinggi. Jadi passing accuracy-nya cukup rendah. Mungkin itu sebab rating yang diberikan adalah 9. Kita lihat dari konteks rembatan, kerana ini yang menarik. Antara benda yang paling penting dilakukan oleh Patrick Vieira apabila membawa Conor Gallagher ke Crystal Palace adalah untuk mengenal pasti kebolehan Conor Gallagher dalam sudut pandangan menyerang. Sememangnya dia adalah pemain yang versatile di tengah dan mampu melakukan tugas defensif, tetapi
Gallagher mempunyai kebolehan untuk membaca pergerakan bola di atas padang dan juga mencari ruang di atas padang, dan pada masa yang sama kebolehannya untuk melakukan rembatan seperti yang dikatakan oleh rating Smarter Scout sebentar saja tadi luar biasa. Dan benda ini boleh kita buktikan dari sudut pandangan statistik. Musim ini kalau kita lihat 5 pemain Crystal Palace yang telah pun melakukan lebih daripada 10 rembatan setakat ini, jika kita bandingkan kelima-lima pemain ini, yang paling ketara di sini adalah Conor Gallagher, pemain yang paling banyak melakukan rembatan, 21. Lebih banyak daripada kesemua pemain serangan, iaitu Benteke, Jordan Ayew, Wilfred Zaha dan juga Odsonne Edouard. Dan pada masa yang sama, biarpun volume of shots, jumlah rembatan cukup tinggi, tetapi shot accuracy-nya, purata ketepatan itu turut tinggi. In fact, dia berada di tangga kedua, hanya di belakang Odsonne Edouard yang mempunyai shot accuracy sebanyak 50%. Conor Gallagher punya shot accuracy adalah 42.9%. Jauh lagi tinggi daripada Benteke, Jordan Ayew dan juga Wilfred Zaha. Itu dari sudut pandangan rembatan. What about creation of chances, penciptaan peluang? Kerana dari sudut pandangan taktikal Patrick Vieira, berbeza daripada Roy Hodgson di mana Palace musim lepas dan musim-musim sebelum ini lebih kerap duduk dengan begitu deep dan melancarkan serangan-serangan balas melalui pace dan juga kelajuan yang dimiliki oleh pemain-pemain seperti Jordan Ayew dan Wilfred Zaha. Musim ini Palace lebih cenderung untuk melakukan build-up play dari bahagian belakang dengan mempunyai barisan defensif yang cukup selesa dengan bola di kakinya. Dan pada masa yang sama, mereka juga adalah pasukan yang seringkali suka menekan di bahagian atas. Dan Conor Gallagher digunakan sebagai individu yang bukan saja boleh menekan tetapi mencipta peluang di bahagian final third. Musim ini di pentas Liga Perdana Inggeris untuk kriteria shot creating actions, penciptaan peluang rembatan, Conor Gallagher berada di tangga ke-6 di belakang nama-nama seperti Trent Alexander-Arnold, Jack Grealish, Mohamed Salah, even Bruno Fernandes. These are elite footballers. Dan Conor Gallagher punya jumlah penciptaan peluang rembatan tidak begitu jauh di belakang mereka. Dan di sini yang kita nak sebut ya, kerana di musim lepas bersama Sam Allardyce, Gallagher lebih kerap menyentuh bola di bahagian tengah dan juga di bahagian defensive third. Tetapi musim ini, dia lebih kerap menyentuh bola di bahagian attacking third dan juga di kotak penalti sebenarnya. Kalau kita lihat untuk skuad Crystal Palace musim ini, dalam attacking third touches, Conor Gallagher berada di tangga kedua, menyentuh bola kedua terbanyak di bahagian attacking third. Dalam kotak penalti pula, dia adalah pemain Crystal Palace ketiga terbanyak untuk menyentuh bola. Sekaligus menunjukkan dan memberi gambaran kepada anda bahawa dia adalah pemain yang lebih terlibat di bahagian final third dalam situasi menyerang pada ketika ini. But this does not mean, ini tidak bermakna kualiti defensif yang dimiliki oleh Conor Gallagher tidak lagi digunakan. Kerana pada ketika ini, Gallagher masih lagi melakukan tugas defensif. Cuma perbezaannya, kalau season lepas, dia melakukan tugas defensif dalam sistem Sam Allardyce yang begitu konservatif, di mana majoriti tugas defensif itu berlaku di bahagian lower third, di bahagian defensive third. Kali ini, dengan konsep high pressing yang dimahukan oleh Patrick Vieira, dengan konsep memaksa pasukan lawan melakukan kesilapan di kawasan sendiri yang dimahukan oleh Patrick Vieira, majoriti daripada tugas defensif yang dilakukan oleh Conor Gallagher beraksi ataupun berlaku di bahagian serangan, di bahagian kawasan pasukan lawan. Musim ini untuk kriteria pressing, Conor Gallagher adalah pemain ketiga terbanyak di pentas Liga Perdana Inggeris untuk meletakkan tekanan terhadap pasukan lawan, di belakang James McArthur dan juga Allen. Kalau Allen ada 235, James McArthur 226, Conor Gallagher 217. Dan seperti yang kita lihat dalam statistik sebelum ini tadi, majoriti penglibatan Gallagher adalah di bahagian attacking third dan juga attacking penalty box. Bermakna majoriti daripada tekanan yang diletakkan oleh Conor Gallagher terhadap pasukan lawan berlaku di bahagian attacking third dan juga di dalam kotak penalti. Ini yang banyak membantu Crystal Palace mencipta peluang di kawasan final third. Mereka akan menekan di bahagian final third dan memaksa pasukan lawan melakukan kesilapan, mendapatkan semula kawalan bola dan merencanakan serangan untuk cuba menghasilkan gol. Itu adalah antara perkara yang ditekankan dengan begitu berintensiti tinggi oleh Patrick Vieira. Dan sebagai rumusan, Conor Gallagher adalah pemain yang begitu aktif untuk Palace musim ini. Pemain yang seringkali melibatkan dalam segala benda positif yang berlaku di atas padang untuk Palace. Dan kadang-kadang dia berada dalam situasi di mana pasukan lawan sukar ataupun tidak tahu cara untuk berhadapan dengan pemain seperti Conor Gallagher. In fact, benda ni bukan benda baru.
Dalam 2 musim lepas termasuk musim ini, Conor Gallagher adalah antara pemain yang sering kali akan menerima foul daripada pasukan lawan kerana mereka tidak tahu cara untuk menangani situasi tersebut. Di pentas Championship, dia telah diasak 94 kali yang meletakkannya di tangga ke-4 Championship pada musim tersebut. Musim lepas di Premier League bersama West Brom, dia diasak 63 kali, tangga ke-9 Premier League. Dan musim ini, setakat ini dia telah pun diasak 19 kali dan meletakkannya di tangga ke-7. Selalunya, pemain yang paling kerap diasak adalah pemain-pemain yang banyak mendatangkan masalah di atas padang. Ini bermakna opposition players will not know how to deal with you and solution utama mereka adalah untuk foul, untuk mengasak, untuk menjatuhkan pemain tersebut. Ini adalah indikasi terbaik tentang kebolehan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Conor Gallagher. And the best part, dia masih lagi muda. Aku seronok bukan saja dari konteks melihat apa yang boleh dilakukan untuk Palace musim ini, tetapi apa lagi yang boleh Conor Gallagher lakukan untuk pasukan-pasukan seperti Chelsea, his parent club, dalam masa-masa yang akan datang. Conor Gallagher adalah seorang pemain yang perlu kita perhatikan dengan begitu rapat untuk baki musim ini dan juga musim-musim yang akan datang. Pandangan anda tentang Conor Gallagher, kongsikan di ruang komen.